Memandangkan rasa tak puas hati tu bermain dalam kepala otak si Fakrul ni, dia ambil keputusan nak tengok sekali lagi makhluk tu. Kali ni memang berderau darah dia. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik. Khabar korang semua? Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Sebelum aku nak start cerita malam ni, aku nak bagi penghargaan dulu dekat korang semua yang tak henti-henti menyokong aku. Hingga akhirnya, Alhamdulillah, channel Anas Rahmat ni dah sampai ke 10k subscriber. Alhamdulillah. Syukur kehadirat ilahi. Amin. Apa lagi? Tepuk. Happy lah kan. Right. Terima kasih banyak-banyak aku ucapkan kat korang semua. Tak tahulah aku macam mana nak balas budi baik jasa korang tu. InsyaAllah. Aku pun tengah rancang ni macam mana nak bagi giveaway kat korang ni. InsyaAllah. Alright. Okay, cerita malam ni. Cerita ni aku terima daripada seorang mamat ni yang hanya nak dikenali sebagai Fakrul. Kisah pengalaman dia melalui perkara mistik masa dia menganggur dan tinggal dekat sebuah kampung ni yang terletak dekat negeri Johor. So sebelum aku nak start, seperti biasa, belanja subscribe aku dulu. Buat yang mana masih lagi pun belum subscribe channel Anas Rahmat ni, belanjalah sekali. Like, share dan komen tu guys. Right, so apa tunggu lagi? Let's roll on Malam Mistik. Let's go. Fakrul ni berasal daripada Johor. Dia duduk dekat satu kawasan kampung ni, yang nama kampung ni dia minta aku rahsiakan atas sebab-sebab tertentu. Tapi aku letak je lah nama kampung ni Kampung Cahaya. Fakrul ni bagi tahu kejadian ni berlaku masa tu lebih kurang tahun 2001. Kiranya dah hampir 20 tahun lah juga kan cerita ni berlaku, kata Fakrul ni. Sebelum nak masuk ke cerita seram si Fakrul ni, aku nak cerita dulu background siapa si Fakrul ni. Fakrul ni bagi tahu yang dia ni bekerja sebagai pekerja landscape. Kerja landscape ni macam kerja tanam-tanam pokok bunga kat kawasan perumahan ataupun taman-taman tu. Biasanya dia akan buat projek landscape ni dekat satu kawasan perumahan atau taman perumahan yang baru je buka. So nak dijadikan cerita, masa tu Fakrul ni baru je habis projek dekat Putrajaya. Masa tu baru-baru je Putrajaya ni buka. Bila projek kat Putrajaya tu habis, dia pun terus menganggur. Sebab kerja macam Fakrul ni memang tak menentu. Bila ada job kat mana-mana, barulah bos dia akan call suruh dia masuk kerja. Dah memang style kerja dia macam tu lah katanya. Okey, tadi tu cerita serba sikit pasal Fakrul ni. Sekarang ni aku baru nak start kisah seramnya. Cerita seram yang terjadi dekat Fakrul ni masa dia berada dekat kampung dia tu, Kampung Cahaya tu. Kiranya masa dia tengah menganggur lah ni. Ada satu malam tu, si Fakrul ni sambil-sambil dia tengah isap rokok, sambil melayan minum kopi kat ruang tamu rumah dia tu, tiba-tiba hidung dia ni terhidu sesuatu. Datangnya betul-betul daripada dapur rumah dia. Dia pun terasa pelik jugalah kan pada awalnya. Macam semacam je bau tu. Macam bau hangit pun ada juga. Macam bau tengik-tengik tu pun ada juga. Dia pun mulalah rasa macam tak puas hati. Yelah kan, dia takut juga kalau dia terlupa nak tutup api dapur ke masa dia masak air tadi tu. Dia tengok jam masa tu dah nak dekat pukul 12 malam dah. Tiba-tiba baru dia teringat yang mak dia pesan jangan lupa tolong basuhkan pinggan mangkuk dekat dapur dengan kemas rumah.
Allahu Akbar. Matilah aku. Dengan pinggan mangkuk tak bercuci, dengan rumah yang bersepah. Nanti confirm mak aku balik ni, berdarah telinga aku kena bebel ni, kata si Fakrul dalam hati dia. So dia pun tak tunggu lama. Time tu jugalah dia terus pergi ke dapur, terus mengemas, basuh-basuh pinggan yang bertimbun dalam sinki tu semua. Sambil-sambil dia mengemas tu, dia ni masih lagi terbau bau-bau yang betul-betul menusuk ke dalam hidung dia tu. Lama jugalah dia cuba fikir bau apa tu. Last-last baru dia perasan yang bau tu macam bau kemian. Siapa pula lah yang bakar kemian ni tengah malam-malam buta macam ni? Bisik hati si Fakrul ni. Lepas je dia confirmkan yang bau tu memang bau kemian, terus badan si Fakrul ni mula menggigil. Auto seram katanya. Terus datanglah perasaan rasa takut gila masa tu. Jantung dia pula dengan tiba-tiba je laju je semacam. Belum pun bau tu hilang, dengan tiba-tiba asap kemenyan pula masuk ke dalam dapur rumah dia. Sudah. Apa pula tiba-tiba ada asap kemenyan ni? Bisik Fakrul lagi sekali dalam hati dia. Yelah, mana taknya kan, asap kemenyan tu penuh dah kat dalam dapur rumah dia. Bukan takat dapur je, dalam bilik air pun penuh dah dengan asap kemenyan tu. Masa ni si Fakrul ni memang dia dah tak keruan dah. Dalam keadaan yang dah mula dia takut tu kan, dia pun apa lagi, cepat-cepatlah dia lari masuk ke dalam bilik dia. Sebab dia mula rasa macam ada satu entiti yang tengah perhatikan gerak-geri dia kat dalam rumah tu. Dia ni rasa betul-betul seram dengan suasana dapur dia macam tu. Dia punya seram tu tak boleh nak brain, dia kata. Walaupun dapur tu berlampu terang, tapi tetap nampak macam suram-suram aja keadaannya. Masa dia dah kat dalam bilik tu, dia pun dah memang menggigil sangat dah satu badan dah. Dia pun tak tahu kenapa dia rasa takut sangat malam tu. Dalam masa yang sama, dalam kepala otak si Fakrul ni pun dia duk terfikir juga, macam mana dia nak pergi cuci pinggan ni kan? Macam mana pula dia nak pergi kencing ni nanti? Aduh. Memang berkecamuk gila perasaan dia masa tu. Entah kenapa dia boleh terfikir yang dekat dapur rumah dia tu ada hantu. Padahal dia tak nampak pun hantunya masa tu. Cuma baru je ada perasaan umpama macam diperhatikan aja. Terus dia dah rasa takut sangat dah. Tengah dia fikirkan benda-benda seram dalam kepala otak dia tu, dengan tiba-tiba dia rasa macam nak terkencing pula. Alamak, time-time macam ni lah datang rasa nak terkencing. Macam manalah aku nak pergi tandas ni, kata si Fakrul dalam hati dia. Sebenarnya guys, kita ni, kalau perasaan takut tu kalau datang, perasaan nak terkencing, nak terberak tu memang dia akan datang automatik. Betul, aku tahulah. Sebab aku pernah kena, aku pernah lalui. So aku tahu. Okay, sambung balik story pasal Fakrul ni. Sorry. So nak tak nak, dia kena redah jugalah pergi ke bilik air. Walaupun perasaan takut melampau tu tengah ada dekat dia. Takkan dia nak tahan pula kan? Karang tak pasal-pasal kena penyakit batu karang pula. Sebenarnya dah 2-3 kali juga dia fikir sama ada nak redah ke tidak pergi ke bilik air tu. Sampaikan stres juga dia buatnya. Tapi nak tak nak, suka ataupun tidak, dia kena juga kuatkan semangat dia nak pergi ke toilet tu. Last sekali dia redah juga. Apa nak jadi, jadilah. Dia memang dah tak peduli dah, sebab dia dah tak tahan sangat nak terkucil dah pun. Dia pun keluar daripada bilik dia, terus masuk ke dapur, terus menuju ke bilik air. Masa tu dia just buat-buat berani je. Akhirnya sampai juga dia dekat bilik air. Pelan-pelan je dia buka pintu tandas tu. Masa tu perasaan seram tu dah kurang sikit lah, kata dia. Masa dia masuk je ke dalam tandas tu, awalnya memang nampak okey je. Tak adalah benda-benda seram yang berlaku dalam tandas tu. Si Fakrul ni, dia bagi gambaran sikit
keadaan dalam tandas rumah dia tu. Fakrul ni bagi tahu, kalau dia kencing berdiri, dia akan boleh nampak view dekat luar rumah. Dia macam ada open space sikit kat tandas dia tu. Tapi kalau dia kencing duduk ataupun cangkung, dia akan pandang dinding tandas je. Si Fakrul ni bagi tahu, kebetulan pula masa tu dia pakai seluar jeans. So tak dapatlah dia nak mencangkung. Pada dia susah lah kot dengan seluar jeans dia yang ketat tu. So nak tak nak, dia terpaksalah kencing berdiri. So secara tak langsungnya, terpaksalah dia menghadap view belakang rumah dia tu. Masa ni dia memang dah rasa seram sejuk dah. Dia punya perasaan ada orang memerhatikan dia tu tetap ada pada masa tu. Tapi dia just abaikan aja perasaan seram tu. Dia teruskan aja kencing berdiri tu. Tengah sedap dia membuang tu, tiba-tiba dari ekor mata dia ni, dia ternampak satu benda putih betul-betul berada dekat luar rumah dia tu. Mata dia tu macam automatik tertoleh dekat arah makhluk tu. Astaghfirullahalazim. Masa ni dia macam percaya dengan tak percaya je dengan apa yang dia nampak tu. Dia pun bila dah tertoleh ke arah benda Allah tu, dia pun cepat-cepat tunduk ke arah tembok tandas tu balik. Buat macam tak perasan dengan apa benda yang dia nampak tu. Sambil dia teruskanlah membuang air kecil dia tu. Tapi dia punya jantung tu punya berdegup, memang tak usah cakap lah. Macam orang baru lepas lari pecut katanya. Mak ai, lama pula nak habis air kencing dia ni, keluh si Fakrul masa tu. Demi nak memastikan yang dia ni tak berhalusinasi, dia pun tolehlah sekali lagi dekat kawasan luar rumah dia tu. Betul-betul dekat tepi rumah jiran dia, rumah yang dekat belakang rumah si Fakrul ni, dekat bahagian dapur rumah dia. Si Fakrul ni terperasankan benda Allah tu dekat situ. Sah, benda Allah tu memang jerangkung. Kepala dia ni bukan main besar lagi. Bukan saiz kepala manusia biasa tu. 2-3 kali ganda kepala dia punya besar berbanding dengan tengkorak kepala manusia biasa. Lepas dia dah terperasankan benda Allah tu, dia pun tunduk balik. Tengok balik ke arah tembok tandas tu. Dalam keadaan ketakutan tu, sempat lagi dia berfikir, kalau jerangkung, kenapa tak ada badan dia yang tulang-tulang tu kan? Kenapa kepala je? Si Fakrul ni bisik dalam hati dia. Seolah-olah macam dia tak puas hati dengan apa yang dia nampak masa tu. Yang air kencing tu pula pun satu hal juga. Tak habis-habis daripada tadi. Seolah-olah macam besar betul tangki air kencing si Fakrul ni. Memandangkan rasa tak puas hati tu bermain dalam kepala otak si Fakrul ni, dia ambil keputusan nak tengok sekali lagi makhluk tu. Kali ni memang berderau darah dia. Kali ketiga dia tengok ni, kali ni dia nampak kepala tengkorak makhluk tu yang dia agak jerangkung tu, macam ada orang suluh guna spotlight. Terang gila kepala dia. Kali ni dia nampak betul-betul jelas sangat yang kepala tengkorak benda tu tergantung-gantung betul-betul dekat atas tepi rumah jiran belakang rumah dia ni. Suasana seram tu jangan ceritalah masa tu. Bau kemenyan pula memang kuat sangat, menusuk betul-betul kat dalam hidung si Fakrul ni. Lepas dia dah selesai membuang semua air kencing dia tu, dia pun cepat-cepatlah cebok, siram-siram sikit, lepas tu terus cabut masuk ke dalam bilik dia. Tak tunggu dah. Sampai-sampai ke dalam bilik, dia terpandangkan jam kat dinding bilik dia tu. Baru pukul 8 malam dia nampak. Memang pelik. Biar betul kan? Tadi bukan ke dah pukul 12 malam ke? Panjang si Fakrul ni tarik nafas masa tu. Lepas tu dia pun ambil rokok sebatang, terus hisap dulu. Nak tenangkan diri, kata dia. Bila dia dah tenang-tenang tu,
Dia pun ambil keputusan nak pergi ke dapur balik, nak jenguk-jenguk, nak tengok apa yang berlaku lagi. Bau kemenyan dengan asap yang berlega-lega kat dapur rumah dia tadi tu dah pun berkurangan. Bukan tak ada, ada tapi kurang. Masa ni Fakrul ni pun dah mula lega. Dia dapat rasakan kelibat makhluk tu dah tak ada dah. So dia pun terus masuk balik ke bilik dia. Sambil tu dia pun duk terfikir-fikir juga ni, siapalah agaknya yang duk bela jerangkung ni. Memang jerangkung ni biasanya dibela. Jarang benda alah ni bersepah-sepah tanpa tuan ni. Tak henti-henti dia duk fikir soalan ni. Siapalah yang membela jerangkung tu? Mesti ada yang membela. Kalau tak, takkanlah dia boleh berlega-lega dekat kawasan rumah dia ni. Esoknya si Fakrul ni tanya dekat jiran sebelah rumah dia. Dia ceritalah kan apa yang berlaku dekat dia malam tadi. Yang masa dia ke tandas tu, dia nampak ada jerangkung dekat belakang rumah dia. Bila jiran si Fakrul ni dengar apa yang si Fakrul ni cerita, spontan je dia terus jawab. Jiran dia beritahu, jerangkung yang si Fakrul ni nampak tu sebenarnya milik seorang Tok Bomo yang datang mengubatkan orang. Masa dia lepas mengubatkan orang tu, belaan jerangkung dia tu tertinggal. Masa dia balik daripada rumah pesakit tu, yang kebetulannya rumah pesakit tu dekat area situ juga. Dia terlupa nak ambil balik jerangkung dia tu untuk bawa balik dengan dia. Si Fakrul ni bila dah mendengarkan jawapan daripada jiran dia macam tu, dia pun kata dalam hati dia, pelik betul. Takkanlah berubat bawa belaan jerangkung, ya tak? Tak masuk akal. Tak masuk akal langsung. Jerangkung Aku ni tak adalah pengalaman pasal jerangkung ni. Kalau ada pun just story orang lama-lama yang aku dengar je. Tak pun lagu Wing yang tajuknya Jerangkung Dalam Almari tu. Wing ke search Wing ke search, aku pun tak ingat. Yang tu pun aku dah lupa dah. Apa pun, aku nak ucapkan terima kasih buat si Fakrul ni yang berkongsi pengalaman dia dekat segmen Malam Mistik ni. Aku tak pasti seram ke tidak ke cerita kali ni. Yang tu korang kena judge sendiri. Nanti korang ratingkan lah. So guys, please tinggalkan komen dekat bawah ni. Komen lah apa pun, asalkan tak memaki hamun ataupun tak menyakitkan hati orang lain. Kalau aku ada masa dan peluang, InsyaAllah aku akan balas balik komen-komen korang tu nanti. Alright, pendek je cerita malam ni. Sampai sini je Malam Mistik kali ni. Sebelum tu, yang mana belum subscribe channel Nas Rahmat ni, bantu aku dulu, subscribe dulu channel Nas Rahmat ni. Yang tu aku minta jasa baik korang, jangan lupa. Jangan berurusan dengan setan. Ingat tu, hingga kita berjumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang, korang kena jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.